Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Syah. Selamat datang Cik Yusof. Waalaikumsalam. Selamat datang Tuan Ruzi Hadi. Waalaikumsalam daripada Kuala Terengganu. Selamat datang. Alhamdulillah. Okey, bertemu kembali kita malam ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian, muslimin muslimat sekalian. Selamat datang sahabat-sahabat saya yang dah hadir, Syah, Ruzi Hadi, Cik Yusof, Cik Mak Yusof, Tuan Hams. Alhamdulillah jumpa lagi kita malam ni. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Tuan Hams dari Kota Kinabalu, Sabah. Selamat datang Dr. Surya. Waalaikumsalam Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini. Seperti mana yang kita dah janjikan, kita bertemu kembali malam ni pada waktu yang sama seperti mana malam-malam sebelum ni. Pada malam-malam Ramadan kita akan bertemu bersiaran secara langsung FB Live pada pukul 10 malam insya-Allah. Malam ni kita bertemu kembali pada malam 23 Ramadan. Malam ganjil Malam 23 Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Ahmad Sofian. Alhamdulillah. Selamat datang. Jumpa lagi kita insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Semoga memberi manfaat insya-Allah. Amin amin amin. Allahumma amin insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Malam ni kita bertemu lagi pada malam 23 Ramadan. Malam ganjil pada 10 malam terakhir. So seperti mana yang saya dah sebutkan beberapa malam yang lepas, kita berada di 10 malam yang terakhir Ramadan. Waalaikumsalam Syira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. So sekarang ni kita di peringkat pusingan terakhir Ramadan. Waalaikumsalam Puan Syada dari Puncak Alam, sahabat kita dari Puncak Alam. So kita berada di pusingan terakhir Ramadan. So inilah masa kita untuk all out, full swing, habis-habisan untuk mengejar Ramadan. Okey. Cuma bagi saya lah, secara peribadi bagi saya adalah lebih baik kita menganggap setiap malam itu umpama Lailatul Qadar. Itu yang terbaik. So bukan kita fokus mencari. Kadang-kadang setengah orang kaedah mencari Lailatul Qadar ni, dia akan buka bangun tengah malam pukul 3, pukul 4 pagi, dia akan buka jendela, buka pintu, dia akan dengar ada bunyi cengkerik ke tak ada ke, hujan ke tak ada ke, tengok agak-agak tanda-tanda yang orang katakan sebagai tanda malam Lailatul Qadar tu, tiba-tiba bunyi bising. Oh ni bukan ni kot. Tak apa dah, sama tidur lah. Kan? So bagi saya satu kerugian lah. So kita anggap 10 malam terakhir ni Lailatul Qadar mungkin boleh berada pada mana-mana malam. So kita full swing all out pada setiap malam. Itu yang terbaik. Kita tidak memilih mana-mana malam, kita tak mengintai mana-mana malam, kita anggap 10 malam tu seolah-olah itulah Lailatul Qadar terakhir yang kita mungkin akan temui dalam hidup kita insya-Allah. Kita full swing setiap malam insya-Allah. Okey. So malam ni kita bertemu kembali pada malam 23 Ramadan pada pertemuan kita yang ke-27. Malam ni kita dah masuk kelas pengajian Iqra kita pada kelas yang ke-27. Alhamdulillah. Okey, kita dah mula sebelum Ramadan lagi. Kita bermula daripada Iqra 1, muka surat 1. Muka surat 1, Iqra 1. Kita bermula daripada peringkat yang paling asas basic, iaitu sebutan huruf hijaiyah. Sebutan huruf hijaiyah. Sebab tu saya sangat-sangat mengalu-alukan dan menggalakkan bagi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, bagi yang baru kali pertama hadir ke sesi FB Live kita ni, saya sangat-sangat mengalu-alukan, sangat-sangat mengesyorkan, sangat-sangat menggalakkan agar tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh menonton kembali rakaman kita bermula daripada muka surat pertama Iqra 1. Saya pernah ulang banyak kali sebelum ni masa kita di Iqra 1 lagi pun, walaupun pengajian, pembelajaran, perkongsian ilmu, perbincangan tentang bacaan-bacaan huruf hijaiyah di Iqra 1 bunyinya seperti mana? Bunyinya seperti seolah-olah seakan-akan berada pada tahap budak-budak sekolah rendah. Setengah orang kata, alah Iqra 1 tu level budak sekolah rendah. Ada yang orang kata macam tu kan. Tapi bagi saya tak kisah duduk di level mana pun. Yang penting kita boleh sama-sama, kurang-kurangnya kita ulang kaji balik. Sebab saya yakin mungkin ada sedikit sebanyak, kalau tak banyak ada sikit mungkin
Ada sedikit mungkin kesilapan ataupun kecuaian, mungkin kita dah tahu tapi mungkin berlaku kecuaian dalam kaedah menyebut dan membunyikan huruf hijaiyah. Sebab bila kita membaca huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah, dua perkara yang saya selalu sebutkan sebelum ni yang kita kena perhati, fokus dan bagi perhatian. Yang pertama, menyebut huruf hijaiyah keluarnya bunyi dari makhraj yang betul dan tepat. Nombor satu. Yang keduanya, huruf hijaiyah itu mestilah mengeluarkan bunyi bertepatan dengan sifat-sifat huruf. Ada dua. Ibarat irama dan lagu tidak boleh dipisahkan lah. Kan? Irama dan lagu tidak boleh dipisahkan. Katanya lah. Allah, saya pun tak tahu irama mana, lagu pun mana kan. Tapi macam itulah maksudnya. Bila kita menyebut, Waalaikumsalam Tuan Amran. Selamat datang. Okey, bila kita menyebut, membaca, membunyikan huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf-huruf Al-Quran, kita kena pastikan dua benda ini kita penuhi. Sebab dua ini adalah hak-hak huruf Al-Quran. Guru saya selalu kata, bila kita membaca huruf-huruf hijaiyah Al-Quran itu dengan bacaan dan juga sebutan yang salah, maka huruf itu akan berkata, hai manusia, aku ada hak aku yang kau tak berikan. So, kembalikan hak aku. Apa hak huruf? Apa hak huruf? Yang pertama, huruf akan minta tuntut hak dia. Macam kita lah, kalau orang ambil barang kita kan, oi, barang aku tu, hak aku tu, pulanglah balik. So, setiap huruf hijaiyah, setiap huruf Al-Quran yang 28 huruf tu pun ada hak dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelang jelas. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Normawati. Terima kasih sahabatku. Ni Tuan Abdul Aziz ni sahabat baik. Seperguruan. Satu sekolah, satu universiti lagi. Okey. Okey, ni pun orang hebat ni, Qori ni. Saya punya Qori sekolah dulu kan. Pun masih lagi. Masih lagi. Itu saya kata. Sebenarnya kalau saya nak sebutkan, sebab tu saya begitu hormat, saya begitu respect, ada di kalangan kita malam ni yang boleh kata hampir setiap malam bersama-sama dengan saya, sama-sama ikuti FB Live, ada di kalangan ustaz, adanya di kalangan Qori, adanya di kalangan ustazah sekolah, tapi mereka tidak memilih, orang kata apa, tak pilih apa tidak memilih kelas. Walaupun nampak mula pada peringkat yang terlalu asas basic, tapi tak apalah. Anggaplah ia sebagai satu ulang kaji, kita boleh sama-sama semak bacaan kita kan. Okey. So, macam yang saya sebut tadi, dua perkara yang kita perlu perhatikan, yang kita perlu jaga, perlu titik beratkan, iaitu kita kena penuhi hak-hak huruf itu. Macam yang saya sebutkan tadi, huruf itu akan berkata, kalau dia boleh kata lah, dia akan kata, wahai manusia, wahai hamba Allah kan, aku mempunyai hak-hak huruf aku yang patut engkau, bila kau baca aku, kau kena penuhi hak-hak aku. Apa hak aku? Yang pertama, makhraj yang betul, sifat huruf yang betul. Kan? So, kita jangan sekali-kali mengambil hak huruf, ataupun kita membuang hak huruf itu, sedangkan itu adalah hak kepada huruf-huruf hijaiyah Al-Quran. So, macam mana kita nak tahu hak dia dan nak kembalikan hak dia? Melalui ilmu lah. Bila kita ada ilmu, baru kita tahu setiap huruf, ini makhraj dia sebagai hak dia yang pertama, ini sifat huruf sebagai hak dia yang kedua. Yang kita perlu kembalikan, pulangkan hak huruf itu. Okey? Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Din, orang Bagadatul ni. Okey. Waalaikumsalam Puan Umi. Okey, selamat datang, selamat datang. Alhamdulillah. So, kita kembali Kita kembali sambung pengajian kita, bacaan kita di muka surat 20, muka surat 20 ikut 4. Okey. Okey, saya terus saja ke muka surat 4. Muka surat 4 pula dah tersasul lah. Muka surat 20 ikut 4. Okey, boleh sahabat-sahabat sekalian komen. Jelas ke tulisan di skrin kita sekarang ni? Dapat nampak full screen, full page. Saya harap masalah yang berlaku pada bila semalam semalam dan malam-malam sebelum ni tak berlaku lagi malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan lah. Boleh komen ke? Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya malam ni, muslimin muslimat yang saya hormati, boleh komen ke? Nak tahu feedback sebelum saya teruskan bacaan kita di muka surat? Alhamdulillah jelas. Ini anak anda ni, ini anak saya yang sulung. Saya perkenalkan anak saya yang sulung. Okey. Okey. Boleh komen jelas sebelum saya teruskan bacaan kita di muka surat 20? Jelas, alhamdulillah. So boleh nampak full screen Suara jelas, skrin pula okey, jelas. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih Puan Lia. Terima kasih anak anda. Okey, alhamdulillah. Hari ini kita teruskan bacaan kita di muka surat 20. Okey, semalam dan juga kemarin kita dah banyak bincang bagaimana membunyikan huruf-huruf sakinah. Okey, saya dah jelaskan. KK jelas, alhamdulillah. Syah pun jelas, alhamdulillah. Puan Umi pun jelas. Okey, alhamdulillah. Dua orang daripada Kota Kinabalu kan. Puan Umi pun Kota Kinabalu kan. Jelas. Kita ada sahabat daripada Kota Terengganu pun jelas Tuan Ruziadi jelas Okey, alhamdulillah jelas. Okey. Semalam dan juga kemarin kita dah pun sama-sama bincang, bahas, cerita dan baca, bunyikan bagaimana membunyikan huruf-huruf jelas
Cik Ahmad Sufian, Alhamdulillah jelas, terima kasih. Terima kasih atas feedback. Okey, kita dah sama-sama bincang kesalahan dan juga kesilapan bacaan yang biasa berlaku apabila kita membaca dan membunyikan huruf-huruf sakinah, huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran yang berbaris mati. Semalam kita dah bincang, semalam dan juga kemarin. Bacaan-bacaan yang biasanya dibaca salah, okey? Betul-betul bacaan salah. Dan kita dah tunjuk kaedah dan juga cara bacaan yang betul bila kita membaca ataupun membunyikan huruf-huruf sakinah, huruf-huruf Al-Quran yang berbaris mati. So alhamdulillah, ini kita sambung lagi bacaan. Kita di muka surat 20 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh kita sama-sama baca kita follow Okey, saya baca dulu round pertama. Okey, saya baca dulu sekali, kemudian kita akan bincang tempat-tempat dan juga bentuk kesalahan yang biasa dilakukan dan kaedah dan juga bacaan yang betul pula lepas tu. Okey, saya baca dulu round pertama, singan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Falyadhaku qalilan. Okey. Asal Sabah duduk Kajang. Duduk Kajang je. Saya ingat kena duduk kat Sabah. Kajang dekatlah. Okey, puan mi asal. Okey. Saya ingat ke memang menetap di Sabah. So kita dah Sabah Tuan Ham seorang je lah Okey. Okey, saya sambung lagi. Falyadhaku qalilan. Okey, kita bincang. Kat mana biasa berlaku kesalahan? Nombor satu, biasanya kesalahan berlaku pada huruf lam mati ni. Okey, lam mati. Kesalahan apa yang berlaku? Dua bentuk kesalahan yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan daripada orang kita lah. Mungkin bukan kita ni, orang kampung lain lah, orang lain Tapi yang biasa dilakukan oleh orang kita, lidah orang Melayu ni. Nombor satu, mengkol-kolahkan bunyi ataupun huruf lam mati. Falyad. Okey, itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, membaca lam tu dengan bunyi keras dan pantas. Bunyi lam tu keras, laju. Falyadhaku. Saya ulang Falyadhaku. Okey, itu bentuk kesalahan bacaan yang kedua. Yang pertama, kesalahan yang pertama, falyad. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, falyad. Okey, so kaedah yang betul ialah okey, saya buat gerak perlahan fa kita harus bunyikan dia dengan kadar satu harakat terlebih dahulu. Okey, bagi tuan-tuan yang baru kali tamu bersama-sama kita malam ni, saya pernah ulang banyak kali masa kita di Iqra' 1, 2 dan 3 dulu. Kaedah dan prinsip ini terpakai untuk seluruh bacaan huruf hijaiyah dalam Al-Quran, iaitu semua huruf hijaiyah ataupun semua huruf Al-Quran, sama lah tu maksudnya, yang berbaris hidup. Baris hidup ni ada 3, baris atas, baris bawah, depan. A, I, U, Ba, Bi, Bu, berbaris hidup. Wajib dibaca dengan kadar ataupun dengan timing ataupun dengan panjangnya sekadar satu harakat sahaja. Satu harakat tu berapa panjang, berapa lama kadar dia, iaitu sekadar keluar bunyi terus stop. Fa. Satu harakat tu. Fa. Kalau fa, itu 2 harakat Fa, 2 harakat. Satu harakat, fa. Itu satu harakat. Okey. So kaedahnya atau prinsipnya yang terpakai untuk semua huruf Al-Quran ialah semua huruf Al-Quran, tak kisah apa sahaja huruf yang berbaris hidup, sama ada baris atas fa, baris bawah fi, baris depan fu, wajib dibunyi ataupun dibacakan dengan kadar satu harakat sahaja. Wajib dibaca dengan kadar satu harakat sahaja, tidak boleh dibaca dengan kadar yang lebih panjang, kecuali melainkan selepas huruf hijaiyah tersebut adanya huruf-huruf mad yang kita baca ataupun yang kita bincang pada Iqra' 3 yang lalu. Huruf mad ada 3, iaitu huruf alif yang tak ada tanda, huruf huruf ya yang tak ada tanda, tak ada apa-apa tanda baris, tak ada apa-apa tanda bacaan, dan juga huruf waw yang tidak ada baris ataupun tak ada apa-apa tanda bacaan. Mengikut mazhab Rasam Usmani cetakan Malaysia dan juga Arab Saudi. Okey. So kita bunyikan fa dengan kadar satu harakat lah. Fa. Kalau saya pecahkan bunyi bunyi fa satu harakat, fa. Lam bunyi mati, lam bunyi macam mana bunyi mati? Fal. Okey, boleh? Jangan dibaca dengan fal. Itu bentuk kesalahan yang ketiga. Fa dibunyikan dengan laju pantas, tak cukup satu harakat. Dibunyi falyad, fal, F-A-L, fal. Okey. Dalam Al-Quran dia tidak ada istilah satu suku kata. Kita dalam bahasa Melayu kita boleh je F-A-L, fal. Fal kita boleh baca dengan satu suku kata, satu bacaan. Dalam Al-Quran tak boleh. Sebab setiap huruf macam saya sebutkan tadi, dia ada hak dan juga sifat huruf yang kita perlu jaga dan berikan hak dia. So hak dia apa? Dibaca dengan kadar satu harakat. Fa.
Fal. Okey, itu yang pertama ya. Yang kedua, ya dengan dha. Dha, macam yang kita bincang panjang lebar semalam, yang kesalahan yang biasa berlaku ialah mengkolkolahkan bunyi dha. Ramai yang baca dha bunyi macam ni, dha mati. Falyad. Falyad. Itu salah. Dha tidak boleh dikeraskan bunyi. Bila kita keraskan bunyi dha mati, akan keluarlah lantun. Lantun balik. Macam saya bagi analogi semalam, kita membaling bola pada dinding kan. Baling bola pada undang, kita baling bola dengan kuat, akan melantun balik bola tu. Lantunan itu. Ada bunyi lantunan. Bola tu melantun sekali dengan bunyi sekali kan. Tapi kalau kita baling bola pada sofa, cushion, dia tak melantun sebab sofa cushion tu lembut, lembik. Lembut kan, lembut. Okey. Dia empuk. So itulah gambaran bagi huruf dha. Dha ni saya boleh ibaratkan, analogikan dengan cushion. Dia bukan dinding yang keras. So jangan sekali-kali mengeraskan bunyi dha. Boleh Bila kita keras, fal yad. Yad salah. Bacaannya salah sebab kita mengkolkolahkan. Kita melantunkan bunyi dha yang bukan huruf kolkolah. Okey. Okey, setakat ni jelas So, bunyi dha yang tepat ialah ya, dha, yad. Boleh dengar bunyi jelas ya, dha, yad. Fal yad. Fal yad. Bukannya fal yad. Itu salah. Fal yad. Kita melantunkan bunyi qalqalah ataupun kita mengeraskan bunyi dha, kita mengkolkolahkan bunyi dha adalah bacaan yang salah sebab dha bukan huruf qalqalah, bukan huruf yang ada lantunan bunyi. Okey. Fal. Okey, ingat hati-hati bunyi lam Fal yad. Haku. Ku kita baca kadar panjang 2 harakat. Sebab apa ku panjang? Sebab selepas huruf kaf bagi depan ku, hadirnya ataupun datangnya ataupun wujudnya huruf waw yang tak ada tanda. So waw yang tak ada tanda ni adalah berfungsi sebagai huruf, kita panggil dalam istilah tajwid sebagai huruf mad, yang berfungsi untuk memanjangkan huruf yang berbaris hadapan sebelum dia. So ku kita baca dengan 2 harakat. Qa 1 harakat, li kita panjang 2 harakat sebab selepasnya ada huruf ya. Ya yang tak ada tanda, tak ada apa-apa tanda bacaan, tak ada baris. So ya sebelumnya baris bawah, so huruf yang berbaris bawah tu kita baca dia dengan kadar 2 harakat. Okey, sebenarnya ni perbahasan ni panjang pasal huruf mat ni, tapi insya-Allah saya ingat di masa-masa yang akan datang, mungkin 2-3 bulan lagi kot, bila kita dah bincang secara detail bab makhraj huruf, saya akan terangkan sebenarnya bukan huruf lam ni yang kita baca 2 harakat sebenarnya. Yang 2 harakat dibaca 2 harakat itu adalah pada makhraj, saya bagi tahu sikit je pada makhraj jauf. Sebab saya takut dalam live kita ni mungkin ada guru-guru ke, ada di kalangan ustaz, memang ada ustaz pun. Ustaz memang ada, ustazah pun setahu saya ada 2 orang yang follow FB live kita ni. Ustaz ada seorang tak silap. Lepas tu ada sahabat baik saya Qori, zaman saya sekolah dulu pun ada seorang. Kan? Nanti orang berfikir pula, mana pula li ni baca 2 harakat? Betul. Memang li ni tak ada baca 2 harakat kalau ikut kaedah tajwid yang sebenar. Betul, mat asli. Kita namakan dia sebagai mat asli. Kalau ikutkan pada kaedah yang sebenar, li ni tetap dibaca dengan 1 harakat. So apa yang kita baca 2 harakat? Iaitu pada makhraj al-jauf. Jauf itu yang kita baca 2 harakat. Apa itu jauf? Kita akan bertemu di masa yang akan datang insya-Allah. Saya tak nak cerita lagi, takut mengelirukan. Okay, so pada masa sekarang ni mudah kita faham. Yang ini untuk memudahkan pemahaman kita pada masa ini. So saya beritahu, bila jumpa huruf ya yang tak ada baris, tak ada tanda, maka ia memanjangkan huruf bacaan berbaris bawah sebelumnya. Itu untuk memudahkan kefahaman kita pada masa sekarang. InsyaAllah bila kita dah expert, dah mahir nanti di masa akan datang, bila kita dah masuk Quran, bila kita dah bincang detail panjang lebar pasal makhraj huruf, baru saya akan terangkan yang sebenarnya bukan li baca panjang. Bukan ku yang dibaca panjang 2 harakat, tetapi makhraj al-jauf yang dibaca panjang. Ku dengan li kekal dibaca dengan kadar 1 harakat. Yang dibaca 2 harakat itu adalah makhraj special, iaitu dipanggil makhraj al-jauf. Okey, untuk iklan aja malam ni, okey. Insya-Allah akan datang kita akan terang panjang lebar detail sedetail-detailnya. Okey. Malam ni saya terang ringkas untuk pemahaman kita sekarang. Li kita baca panjang 2 harakat, simple qalilan. Okey, kita baca sama-sama. Falyadhaku qalilan. Okey, boleh sama-sama ikut Jaga dekat lam mati, dha mati. Boleh Ku 2 harakat, li 2 harakat bukannya falyad. Itu kesalahan yang biasa berlaku. Ataupun falyad. Ataupun falyad. Itu kesalahan. So jaga falyadhaku qalilan.
Okey, boleh Kita pergi pada ayat seterusnya. Lam, jumpa lagi lam. Wal. Okey, sama je macam ni. Fal wal. Jangan membaca dengan wal yab. Wal yab. La tu cepat sangat. Ataupun wal. Pun salah Wal. Okey. Ya dengan ba huruf qalqalah. Kita bincang pada muka surat sebelum ni. Yab. Fokus dulu pada cara sebutan huruf. Ya, betul. Kita akan pergi peringkat demi peringkat insya-Allah. Tak nak sekelepuk belajar semua benda kan. Kita akan kuasai kemahiran demi kemahiran insya-Allah. Tak nak confuse. Kita akan kuasai. Kita akan mahirkan biar jadi expert insya-Allah kan. Expert. Supaya matlamat kita, objektif kita yang kata apa istilahnya, yang kemuncak, yang ultimate, mencapai redha Allah Taala lah yang kita nak kan. Kita doa belajar ni bacaan kita yang terbaik ni supaya apa? Sebab apa? Sebab Nabi suruh. Nabi suruh. Nabi mengajarkan sahabat bacaan yang terbaik yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi. Nabi pun ajar bacaan yang sama seperti mana yang Jibril alaihissalam ajarkan kepada Nabi. So tiba-tiba sampai kepada zaman kita kata, alah tak apa, asal bunyi aja. Baca je, tak apa, Allah tahu. Tak boleh macam tu lah kan. Nabi menjaga bacaan Al-Quran. Siapa kita untuk mengabaikan bacaan Al-Quran kan? Nabi menjaga bacaan Al-Quran. Sahabat menjaga bacaan Al-Quran. Bahkan nanti ada masa saya akan cerita kisah bagaimana sahabat sampai nak bertetap. Zaman tu tak ada parang Saya tak tahu, wallahu alam. Tapi sampai nak berperang dengan pedang, sampai menghunus pedang. Kerana wujudnya, kedengarannya, kesilapan, perbezaan. Bukan silap baca pun sebenarnya. Sahabat pada masa tu bukan membaca Al-Quran dengan silap, tapi kerana perbezaan qiraat. Itu saya akan cerita pada suatu masa akan datang. Bacaan, tapi nak cerita kisahnya. Betapa concernnya sahabat sahabat radhiyallahu an tentang bacaan Al-Quran ni, sampai dia orang menghunus pedang bila dia orang dengar ada orang membaca Al-Quran lain daripada bacaan dia. Rupanya bila dia orang refer pada Uthman, rupanya memang itu bacaan yang Nabi ajarkan, cuma pada bacaan ataupun qiraat yang berbeza sahaja. Okey, kita bukan qiraat berbeza, memang bacaan itu memang salah lah kan. Okey, sebab kita dah ada peluang. Kalau kita tak ada peluang lain, kita ada peluang dan kesempatan yang banyak untuk memantapkan bacaan Al-Quran kita insya-Allah. So rebut peluang tu. Okey, kita sambung. Wal yab qalqalah yaba yabku, dua harakat, kathiran wal yab. Okey, boleh follow ikut sama-sama wal yabku kathiran wal yabku kathiran. Okey. Okey, baris yang kedua. Huwa aghna dengan ra ghain aghna. Saya ulang aghna. Jangan sekali-kali membaca qalqalah aghna. Dia baca bunyi, kita lantunkan bunyi dia. Dia bukan huruf lantunan, dia bukan huruf qalqalah. Okey. So bacaan yang salah ialah aghna, ataupun ada tiga bentuk kesalahan again Semalam kita dah bincang. Kemarin kita dah bincang. Yang pertama, membuat bacaan lantunan ataupun qalqalah aghna. Kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, aghna. Okey. Aghna. Huwa aghna. Okey, itu bentuk kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, kita baca dengan bunyi ra, aghna. Dia bukan bunyi ra, dia bunyi ra. Aghna, bukannya Okey, jelaskan Pastikan tuan-tuan boleh dengar dengan jelas perbezaan bunyi. Ni bacaan bunyi yang salah. Aghna. Sebab rin bagi atas bunyinya ra, bukan ra. Kalau kita baca maksudnya bacaan dia ra. Okey, hati-hati. Kita patut baca dengan aghna. Dia bunyi ada bereko sikit. Okey. Okey, itu ringkasan sifat huruf bagi rin. Aghna. Huwa aghna wa aqa. Qalqalah wa aqa. Lantun. Ni memang lantun, kena lantunkan. Ni memang wajib dilantunkan sebab dia memang huruf qalqalah. Ingat huruf qalqalah ada 5. Qa, ta, ba, ju, dan. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ataupun qata, baju dah kotor. Baju, ba, jim, da, dal. Qa, qaf dengan ta. Baju dah kotor. Ataupun kotor baju dan. 5 huruf aqna. Okey, kita baca sama-sama. Huwa aghna wa aqna. Sekali lagi Huwa aghna. Perhatikan bunyinya. Dia ada bunyi macam bereko sikit. Itu kalau dari segi istilah tajwidnya dipanggil sifat rakhawah.
bagi huruf ghain. Sebab ada orang yang bukanlah petikai, dia tanya kenapa bunyi berekor, memang ada bunyi berekor ke sebenarnya? Saya menamakan sifat tu sebagai sifat bunyi berekor. Kalau dari segi sifat tajwid dia tak panggil lah berekor, nama dia rakhawah ataupun sifat lepas suara. Okey, itu pun detailnya insya-Allah kita akan bincang di masa akan datang. Huwa aghna wa aqna. Boleh Huwa aghna wa aqna. Okey, kita sambung. Hum. Okey, hum. Mim bunyi mim mati. Hum. Bukan home. Bukan dibaca dengan home. Ha bagi depan hu. Hum. Hum. Okey, yang pertama. Bukannya hum a. Bukannya H-U-M. Hum a. Hum a. Tapi hum. Perhatikan bunyi M, mim kat ujung tu. Hum a. Hum. Bukannya hum a. Bukannya dibaca dengan hum a. Tapi hum a. Hum a. Okey. A dengan dha, jaga makhraj dha. Kita dah sembang, dah cerita panjang lebar semalam makhraj dha. Lidah keluar semua saya dah tunjuk semalam. So malam ni saya tak nak tunjuk lagi dah. Okey, boleh tengok balik rakaman kita semalam bagi tuan-tuan yang baru first time datang malam ni. Hum a dengan dha, a dengan dha. So al la la. Okey, bukannya az. Bukannya azza, bukannya bunyi za, az. Itu makhraj yang salah bagi huruf za. Bukan za tapi dha. Perhatikan perbezaan bunyi. Yang tepat ialah dha, dha. Yang salah za. Itu bunyi yang salah. Makhraj yang salah. Okey, bunyi yang salah. So kalau ramai yang membaca dengan bunyi azla, itu bacaan yang salah. Yang tepat ialah azla, hum azlama wa atgha. Qalqalah lagi satu huruf ta. Baju dah kotor kan? Ta wa atgha. Boleh hum bukan hum azlama wa atgha. Perhatikan huruf-huruf yang berbaris mati ni, huruf-huruf sakinah. Mim mati, dha dengan ta. Perhatikan bagaimana saya membunyikan huruf-huruf ini. Sebab kita nak jaga dua benda. Sifat huruf yang saya sebutkan tadi, dua benda. Pertama sekali ialah makhraj huruf tu. Makhraj ni adalah tempat keluar bunyi, di mana keluarnya bunyi huruf tersebut. Yang kedua sifat huruf. Dia sifat huruf yang saya bagi nama lah, berekor, berangin. Okey. Berekor ni adalah huruf yang lepas suara, berangin tu adalah huruf yang tahan lepas nafas. Okey. Itu antara ringkasan sifat-sifat huruf lah. Saya menjenamakan balik sifat huruf tu dalam bahasa yang kita mudah faham lah. Bunyi berekor. Okey. Okey, kita sambung. Baju dah kotor. Terima kasih Tuan Hamdan. Ba, huruf ba lah. Ju, huruf jim. Dah tu huruf dal. Ko, ada huruf kof. To, huruf to lah. 5 huruf. Yang kita tak ada pilihan, memang nak kena ingat. So boleh guna, apa panggil, saya lupa dia panggil apa, akronim baju dah kotor. Ataupun kotor baju den. Den tu dal lah. Okey, boleh Kita ulang baca sama-sama lagi sekali. Hum azlama wa atgha. Hum azlama wa atgha. Okey, hati ada 3 huruf mati kat sini yang kita perlu jaga. Hum bukannya az. Azlama. Hum azlama wa atgha. Okey, boleh Kita pergi pada baris yang ketiga. Wa qalqalah wa yaqbiduna aydiyahum. Okey, jaga kat mana? Satu huruf qaf, baris mana mati, qalqalah ada bunyi lantunan. Bidu, dua harakat sebab ada waw yang tak ada tanda. Na satu harakat je na ni kadang biasa juga dibaca dengan panjang, 2 harakat. Sebab apa berlakunya panjang? Sepatutnya na tak boleh dibaca panjang sebab lepas na tak ada huruf alif yang tak bertanda Tapi kadang-kadang sebab kita mengambil masa untuk menjeling huruf di sebelah, perkataan di sebelah, tak perasan na ni kita dah terpanjangkan bacaan dia. Wa yaqbiduna ay. Dia pendekkan na ay. Okey, ya ada baris mati sebelum dia berada atas. Maka ya tu adalah ya kita panggil ya lunak, ya lembut. Ya yang bersifat lunak dan lembut. So lunakkan bacaan ya tu, ai, bukannya ai. Bukannya dia baca dengan ai. Wa yaqbiduna ai, na ai, bukannya na ai. Sebab apa tak boleh baca dengan na ai walaupun makhrajnya betul tapi sifat hurufnya salah. Kenapa salah? Ya bila ada tanda mati pastinya sebelumnya ada huruf yang berbaris atas, maka ya itu dipanggil ya lunak. Ya yang wajib.
dibaca dengan lembut dan lunak. So lunakkan bacaan ya itu. Dalam istilah tajwid dipanggil ya lin, lam ya nun ataupun lain, lin, lunak. Wa yaqbiduna naai, bukannya naai. Hati-hati ramai baca dia kata bunyi sama je. Bunyi memang sama. Bunyi lebih kurang. Makhrajnya betul, ya betul, tapi sifat hurufnya salah. Kita dah meninggalkan, mengabaikan, menyanggahi sifat lembut pada ya. Okey? Ya ni adalah ya lin, ya lembut. Wa yaqbiduna aydiyahum, hum bukannya hum. Ramai baca hum sama juga baca dalam surah Fatihah, alaihim, bukan him tapi him. Okey. So kita ulang sekali lagi. Sama-sama kita baca di rumah masing-masing. Jaga qaf mati, ya mati, mim mati. Jaga bunyi makhraj dan juga sifat huruf. Ni hum, bukannya hum, bukan hum, hum tapi hum. Mim dan nun mati dia ada sifat dengung, sifat gunah yang secara semula jadi dan natural. Jangan kita mendengung-dengungkan bacaan tu. Dia naturally ada sifat dengung tu sikit. Okey. Maklin, okey, terima kasih. Dia sebenarnya bukan maklin lagi, Cik Ahmad Sufian. Maklin tu hanya berlaku pada huruf lin yang diwakafkan, baru dia jadi maklin. So yang ni dia belum jadi mat lagi. Dia hanyalah huruf lin saja. Bila kita wakaf ataupun berhenti pada huruf lin, barulah hadirnya bacaan mat lin, dibaca panjang. 2 atau 4 atau 6 harakat. Macam ni, tak boleh dibaca 2, 4, 6. Sebab dia belum jadi mat lin. Sebab apa tak jadi mat lin? Kita dibaca, yang ni kita baca dengan wasal, bukan wakaf. Bila wakaf, barulah dia jadi mat lin. Dia bertukar daripada huruf lin menjadi mat lin. Okey, tapi tak apa. Okey. Perkongsian yang bagus. Sekurang-kurangnya saya boleh maklumkan yang tu kan. Okey, so kita baca sama-sama. Wa yaqbiduna aydiyahum. Okey, kita pergi seterusnya. Wa man. Okey, jaga nun mati. Man, bukannya wa man au. Jangan sekali-kali baca dengan wa man au. Wa man au. Okey, salah wa man au. Jangan pula kita baca macam ni. Wa man au. Itu kita dah memanjangkan bacaan dengung. Dia bukan huruf. Dia bukan ada hukum dengung kat sini. Tapi dengung tu berlaku secara semula jadi je. Memang ada sifat nun tu, dia ada sifat gunah sikit, dengung sikit. So kita sikitkan jadi dengung dia. Memang dia sifat original dia macam tu. Wa man au. Okey? Wa man au. Okey, kita jumpa satu lagi. Ini pasangan yang kedua bagi huruf ya. Ya baris mati sebelum dia bagi atas. Waw ada baris mati sebelum dia bagi atas. Ini ya lembut, ya lin. Ini waw lembut, waw lin. Pun dibaca dengan lembut juga. Au. Wa man au. Faham? Alhamdulillah. Okey, terima kasih Cik Sufian. Cik Ahmad Sufian, terima kasih. Alhamdulillah. Wa man au. Bukannya wa man au. Wa man aufa. Macam tu. Wa man aufa. Itu salah Bukan macam tu. Tu betul, macam tu bacaan yang salah. Wa man aufa. Baca aufa. Aufa. Tak ada sifat lunak pada huruf waw. Salah. Tak ada sifat lin. Ni sebab huruf waw lin. Waw lembut, waw lunak. Wa man. Bukannya wa man aufa. Wa man aufa. Man pun salah. Nun. Aufa pun salah. Tak ada sifat lembut. Wa man aufa bi'ahdihi. Hi 2 harakat ada tanda ni belakang. Okey, ai mati. Bi'ahdihi. Boleh Kita baca sama-sama. Wa man awfa bi'ahdihi. Okey, jaga nun mati fa. Waw. Ni biasa tak ada isu sangat lah. 2 ni yang selalu biasa berlaku kesalahan ni. So kita baca lagi sekali. Wa man awfa bi'ahdihi. Huruf lin ya dan waw mati sebelumnya ada baris atas bersifat lembut. Betul. Terima kasih Tuan Amran. Okey. Terima kasih banyak-banyak Tuan Amran. Bagi nota huruf lin dalam Al-Quran ada 2 je. Iaitu mana tadi? Ya mati sebelum dia bagi atas dengan waw mati sebelum dia bagi atas. Lin tu dari segi istilah tajwidnya lah ataupun dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa kita Melayu, lin tu adalah sifat lembut dan lunak pada huruf ya dan juga huruf waw. Berlaku apabila waw dan ya mati sebelum dia ada huruf yang ada baris atas. So kita wajib melunakkan bacaan waw dan ya. Bila waw dan ya mati sebelum dia ada huruf yang berbaris atas.
Datang, waw tu jadi waw lembut. Masa itulah dia jadi lembut. Okey, boleh Okey, terus pada ayat berikutnya. Terima kasih Tuan Amran. Okey. La taj'alna fitnatan. Okey, jaga. Kita ada jim mati yang pertama. La 2 harakat. Ada yang saya ingat ni adalah alif. So la dibaca 2 harakat. La taj. Jim. Qalqalah Jim mati. Taj. Hati-hati jangan membacanya dengan la taj. Ramai sebenarnya di kalangan pelajar saya membaca dengan la taj. Taj. Dia ingat qalqalah. Betul lah tu qalqalah. Itu bukan bunyi qalqalah, itu bunyi hembusan nafas. Bunyi sifat hams, sifat hembusan nafas. Taj, la taj. Hati-hati. Kita kadang rasa macam qalqalah, tapi bukan qalqalah. Itu adalah bunyi hembusan nafas bagi jim. Jim huruf yang tidak sama sekali mengeluarkan hembusan nafas. Kalau huruf fa, sa, dia sebut ada hembusan nafas keluar. Jim tak ada. Jim huruf yang ketat, keras, tekan pada makhraj. Semalam kita dah terang kan? So, keras, tekan pada makhraj, keluar lantunan j. La taj. La taj. Bukannya la taj. Taj. Salah La taj. La mati alna. Bukannya alna. Hati-hati jangan bunyikan dengan sifat alna. Bukannya alna, tapi alna. Alna. Okey, boleh Fi. Ta mati. Ta ni menarik. Semalam kita dah bukan semalam, kemarin. Jangan sama sekali bunyikan yang biasa dibunyikan. Satu bunyi ta qalqalah. Fitnatan. Fit salah. Sebab ta bukan huruf qalqalah. Jangan mengqalqalahkan dengan bunyi fit. Itu kita dah mengqalqalahkan. Melanturkan bunyi ta mati. Itu salah. Kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, kita baca dengan bunyi huruf T. Bahasa Melayu. Fitnatan. Fit. F-I-T. Fitnatan. Itu pun salah. Sebab apa? Sifat huruf ta tak ada. Yang ketiga, melebih-lebihkan pula sifat huruf ta tu. Dah terover. Sifat yang dah terover dah. Iaitu bunyi macam ni. Fitnatan. Fitnatan. Ta dia tak ada macam tu. Dia ada keluar hembusan nafas. Hembusan nafas yang sangat sikit. Sebab apa? Huruf ta ni special. Dia kena tekan pada makhraj. Hujung lidah kita tekan gigi atas. Gigi kita yang atas. Gigi kapak tu. Gigi kacip atas tu. Kena tekan. Lepas tekanan baru keluar angin sikit. Okey. Ini pun saya dah terang dengan panjang lebar masa kelas kita 2 hari yang lepas. So bagi rakan-rakan yang baru join malam ni, boleh tengok balik rakaman kita 2 malam yang lepas. Kaedah membunyikan huruf ta mati Fit. Tekan. Fit. Keluar angin sikit. Fit. Fit. Bukannya fits. Fits. Itu bacaan yang salah. Fitnatan. Salah Dia kena keluar, tekan dulu. Belakang lidah, hujung lidah tekan belakang gigi. Lepas tekanan baru keluar sedikit sangat hembusan nafas. Fitnatan. La taj'alna fitnatan. Okey. La taj'alna fitnatan. Boleh Fitnatan. Fitnatan. Bukannya fitnatan. Okey. Bukannya alna. Taj. Bukannya taj. Okey. La taj'alna fitnatan. Boleh Okey, berikutnya. Ya dengan tha. Yathnuna sudurahum. Okey, ya dengan tha. Okey, ingat makhraj tha. Ini pun kita cerita panjang lebar kelas 2 malam yang lepas. Ya dengan tha, hujung lidah tu Gigi kacip atas kena bahagian atas hujung lidah. Okey, bahagian atas hujung lidah. Ya dengan tha, huruf tha bukan huruf sa. Ini kesalahan yang biasa berlaku. Ramai juga di kalangan kita yang bunyikan dengan bunyi huruf sin. Totally bunyi huruf sin. Yasnuna. Yasnuna bunyi yang salah sama sekali kerana kita dah menukarkan huruf tha kepada huruf sa, huruf sin. Jaga. Ya dengan tha. Yathnuna sudurahum. Bukannya rohum. Bukannya hum, tapi hum. Lepas tu bukannya hum. Bukannya hum, tapi hum. Mim tu lembut. Hum. Dia bunyi dengung. Itu sifat gunnah yang original bagi mim. Sudurahum yathnuna sudurahum. Okey, boleh? Okey, boleh. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Syahda. Okey, kita sambung Malakum kaifa tahkumuna. Okey, jaga mim mati. Lakum. Bukannya lakum ataupun lakum.
Kita biasa lakum. Ramai kita baca lakum. Sebab kita biasa kan, Assalamualaikum, kum, bukan kum. Yang best lagi, Assalamualaikum. Jadi ma'arif disukun, 6 harakat dah. Tak ada panjang pun kan. Kadang-kadang kat sini pun, lakum. Kum, dah terbiasa Assalamualaikum. Kan? Jaga. Bukan kum tapi ku, mim. Bukan kum tapi kum. Okey. Ya, sama macam ya tadi. Ya lembut, ya lunak, ya lin, kai. Bukannya kai. Bukan K-A-I. Kaifa. Bukannya kaifa. Okey. Tapi kaifa. Ta dengan ha. Ha pedas. Angin kan. Ni bunyi huruf yang berangin ni. Huruf yang berangin. Ada bunyi hembusan nafas keluar. Tah. Tah. Ini biasa kesalahan yang berlaku. Kita menukarkan huruf ha ni dengan huruf ni. Huruf ha bulat ni. Kaifa tah. Tahkumuna. Tah. Bukannya tah. Bezakan bunyinya. Ada je di kalangan orang kita yang membunyikan dengan bunyi ha bulat. Kaifa tah. Tah adalah kesalahan makhraj yang besar. Dipanggil istilahnya lahnul jali. Kesalahan yang saya bagi namakan dia sebagai, istilahkan dia sebagai kesalahan jenayah berat. Sebab apa? Sebab kita dah tukar huruf dah. Mana tak beratnya? Huruf ha lagi tukar huruf ha. Berat dah, dah tukar huruf dah. Tak boleh tukar huruf. Okey? So ta dengan ha ni ha pedas. Tah. Okey? Bukannya tah. Kumuna. Boleh Okey, kita baca sama-sama. Malakum kaifa tahkumuna. Malakum kaifa tahkumuna. Okey, seterusnya. Faqad. Qol-qolah Faqad ablagtukum. Okey. Kat mana yang kita nak jaga? Satu huruf dal mati. Bila dal baris mati jadi qol-qolah. Faqad de. De kat mana? Ujung lidah sentuh belakang gigi Jangan de Melayu. De Melayu ujung lidah sentuh langit atas. Kita sebut budu, budak. Kan ujung lidah sentuh langit atas. Itu untuk huruf D bahasa Melayu betul. Tapi untuk da salah. Huruf da makhrajnya ujung lidah sentuh belakang gigi. Budak. Bukannya budak. Itu bahasa Melayu kita. Budak. Dengan budak. Beza ni faqad. Belakang gigi. Ujung lidah sentuh belakang gigi. Tekan, lepaskan bunyi de. Okey. Ba. Tekanan antara dua bibir. Bibir atas, bibir bawah. Tekan, kacik, lepaskan. Be. Ab. Boleh? Faqad ab. Okey. Qol-qolah. La. Ro mati. Ro macam yang kita dah sebutkan tadi. Bunyi bereko. La. Bukannya la ro. Ataupun la. Lar. Okey, bunyi qol-qolah salah. Bunyi ra pun salah. Lar. Bukan lar tapi lar. Okey, ataupun mengeraskan bunyinya. Ablagtukum. Lagtukum. Bukan lagtukum tapi lartukum. Lartukum. Tiga kesalahan Kesalahan yang pertama mengqol-qolahkan ghain. Lar. Kesalahan yang kedua membaca ghain dengan bunyi ra. Lar. Okey, kesalahan yang ketiga ialah mengeraskan bunyi ra ni. Ablagtukum. Lagtukum. Okey, yang betulnya ialah lagtukum. Lagtukum. Kum. Okey, jaga mim kum, bukannya kum ataupun bukannya kum. Boleh kum. Bunyi belakang Okey, boleh. Kita baca sama-sama. Faqad ablagtukum. Faqad ablagtukum. Okey, berikutnya. Wa min khizyi yaumi idzin. Okey, nun wa min bukannya wa min khi. Jangan mengeraskan bunyi nun. Wa min khi. Itu yang betul. Zai bila dia berbaris mati dia sama gang dengan sin. Sama gang dengan sod, dia ada bunyi desiran, tapi desiran zai ni paling kasar. Bunyi macam bunyi lebah. Z. Khizyi. Bunyikan desiran dia sikit. Bagi reservekan bunyi dia. Khizyi. Jangan cepat sangat. Wa min khizyi. Tak sempat desir tu jelas kedengaran. Bagi masa khizyi. Jelaskan bunyi desiran pada zai tu. Desiran lebah khizyi. Ya mati. Wa mati. Lin lembut lunak. Yaumi idzin.
zin. Ramai baca dengan yaumi izin. Zin itu huruf zai. Ini bukan zai, ini huruf za. Huruf zal. Zin. Ujung lidah yaumi izin. Okey, kita baca sama-sama. Wa min khizyi yaumi izin. Okey, kita ulang. Wa min khizyi khizyi. Jaga desir khizyi. Wa min khizyi yaumi idzin. Okey, seterusnya. Faqala li sahibihi. Okey, ni tak ada isu lah, tak ada huruf mati sini Okey. Okey, saya baca sekali je lah yang ni Okey, kita pergi pada seterusnya. Jaga dha, hati-hati jangan mengkolkolahkan, jangan keraskan dha. Al-dha. Salah Al-dha salah. Al-gha. Perhatikan bunyinya. Cushionkan bunyi dha tu. Jangan keras. Bila keras dia lantun balik jadi qalqalah, dah salah dah. Kita dah menyalahi dah sifat huruf. Boleh dengar jelas bunyi dha tu. Al-ghathu ahlamin. Min bukannya men. Okey, kita dah biasa lidah Melayu kan. Men. Yelah, saya pun Melayu juga kan. Dulu pun macam tu juga saya baca pun. Sebelum kita berguru kan. So dulu saya pun buat kesalahan yang sama juga. Kan? So, bila saya dah tahu keadaan bacaan yang betul, saya sampaikan, kongsikan pula pada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita boleh sama-sama tak buat kesalahan yang sama. Kan? Nostalgia. Semua kita lalui nostalgia yang lebih kurang sama lah. Sebab kita datang daripada rumpun yang sama kan. Kan? Saya pun Melayu juga kan. So, men. Kan? Kalau kawan nama Amin tu panggil men je panggilnya. Mana ada panggil min. Amin tak ada kan. Sama. Dah terbiasa, dalam bacaan Al-Quran pun kita keluar men jugalah. Dah terbiasa kan. So hati-hati. Min. Okey. Min. Ingat dia makhraj nun mati. Mesti sama macam nun. Min. Ujung lidah sentuh langit depan. Atas sikit daripada gusi tempat keluar gigi tu. Kat situ Dan bunyi dia sama juga macam bunyi nun. Min. Okey. Jaga bukannya men ataupun min. Ahlamin. Bukannya bunyi min. Itu sifat huruf dah tak ada. Dia ahlamin. Min. Dia bunyi dia sama macam ni. Makhraj yang sama dengan nun mati. Okey? Okey, kita baca sama-sama. Al-ghathu ahlamin. Kita ulang. Al-gha. Okey, jaga dha. Al-gha. Kebanyakan membaca dengan al-dha. Hati-hati Al-ghathu ahlamin. Okey. Seterusnya. Astakhlishu li nafsi. Okey. Sin mati. Sin, dia ada sifat desir bila berbaris mati. Ingat saya sebut ulang kali, banyak kali saya sebut. Asal jumpa sin mati je, saya selalu ingatkan. Dalam surah Fatihah ada 3 huruf sin berbaris mati. Jangan lupa mendesirkan huruf sin berbaris mati. Khususnya dalam surah Fatihah yang kita baca setiap kali dalam solat. Bismillah dengan nasta'in dengan mustaqim. Desirkan dia. Jangan bismi nasta'in mustaqim. Tak ada desiran langsung. Ni pun sama kesnya. Sin. Desirkan dia. Memang sin bila berbaris mati datang sifat sofir, desir. Sama macam zai tadi. Cuma zai desiran dia kasar. Bunyi macam lebah. Yang ni bunyi desiran dia as. Okey. Ta dengan kha. Jaga kha. Kesalahan yang pertama kha. Qalqalah. Ta kha. Okey. Hati-hati. Hindarkan. Kesalahan yang kedua ialah membunyikan kha tu dengan bunyi keras. Astakhlis. Bukan takhlis. Dia takhlis. Dia ada sifat berekor juga. Sama macam rin. Sebab apa? Dia bersifat rokhawah juga. Lepas suara. Takhlis. Jangan baca dengan astakhlis. Takhlis. Kenakan panjangkan sikit, ekorkan sikit. Takhlis. Itu kesalahan yang kedua. Okey? Iaitu mengeraskan bunyi kha. Takhlis. Kesalahan yang ketiga membaca kha mati dengan bunyi kha. Astah. Bukan tah tapi tah. Astah. Bukannya tah. Hati-hati Ini biasa berlaku. Biasa juga berlaku. Baca dengan bunyi kha. Tah. Bukannya tah tapi tah. Okey, okey. Li dengan so. So dia satu saya selalu gelarkan dia sebagai adik-beradik lah ni.
sin dengan zai. Sebab apa saya panggil dia adik-beradik? Dia satu makhraj. Makhraj yang sama, iaitu ujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Kemudian kebetulan dia ada sifat yang sama juga. Ada sifat yang sama. Ada sifat yang berbeza, tapi persamaan sifat antara tiga huruf ni ialah desir, lebah, z. Desir, nipis, desir, gemuk. Lishu. Lishu. Ada desir juga. Tapi desiran dia bunyi gemuk sikit lah. Jadi nipis. Tas. Lishu. Jangan kita baca dengan lishu. Lishu. Tak sempat bunyi desir. Lishu. Boleh Linafa. Linaf. Gigi kapak, gigi atas, kacip atas sentuh bibir bawah. Linaf. Ni tak ada isu sangat. Sini kadang-kadang ada orang yang confused sebab dia baca dengan satu harakat. Sebab apa? Dia kata ya tak ada titik. Ya yang bentuk original ada titik ke tak ada titik ke memang dia kekal bentuk ya. Okey. So walaupun dia tak ada titik, tengok dia tak ada baris, maka ya ni adalah ya yang memanjangkan bacaan huruf sebelum dia. So wajib dia baca dengan kadar dua harakat. Linafsi. Jangan confused. Ramai orang kena confused baca satu harakat. Saya kata, kenapa satu harakat ada ya? Dia kata, habis tu ya ni tak ada titik, tak ada fungsi ya. Tak ada. Ya yang bentuk original, ni bentuk original ya, dia ada titik ke, tak ada titik ke, dia tetap ya dan berfungsi sebagai huruf ya. Nak tahu dia fungsi tak fungsi, tengok sama ada dia ada baris ke tak ada baris. Dalam kes ni dia tak ada baris, tak ada tanda sebelum dia bagi bawah, so dia berfungsi sebagai ya mat, memanjangkan bacaan huruf baris bawah sebelumnya. Huruf sin tu Okey, kita baca sama-sama. Jaga sin mati, kha, sa dengan fa. Fa ni tak ada isu sangat. Okey, jaga fokus tiga ni. Ni biasa ramai orang buat salah. Okey, kadang makhraj huruf salah, banyak juga yang lebih banyak salah ialah sifat huruf salah. Ramai yang membuat kesalahan makhraj huruf, tapi lebih ramai lagi yang membuat kesalahan pada sifat huruf. Okey, sifat huruf macam saya sebut tadi, as tu sifat huruf, tah sifat huruf, lis tu sifat huruf, desin tu. Okey, boleh kita bunyikan sama-sama. Astaghlishu li nafsi. Okey, sama-sama kita ulang. Jaga makhrajnya, jaga sifat huruf pun jaga. Ada desir, okey, ada yang lepas suara, ada yang desir, ini desir lagi. Okey. Astaghlishu li nafsi. Boleh Astaghlishu li nafsi. Okey, seterusnya. Wala tahzan alaihim. Okey, sini jaga nun, zan. Ha mati, ha pedas. Tah. Jangan sekali-kali baca dengan tah. Tah, mana tah tadi? Huruf ha ni, ni bukan huruf ha. Dia biasa buat kesalahan, tukar terus dengan huruf ha bulat. Wala tahzan. Tahzan, kesalahan besar. Sebab kita dah menukar huruf ha dengan huruf ha. Okey, hati-hati. Ini ha pedas. Tah. Sifat huruf dia berangin. Tah. Zan. Nun mati. Zan. Bukannya zan. Tahzan. Tahzan. Salah Tahzan. Tahzan. Zan. Okey. Ya baris mati sebelum dia bagi atas. Ya lembut. Ya lunak. Ya lin. Alai. Bukannya alai. Anda Fatihah banyak Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Lembutkan. Alai. Bukannya alai. Tahzan alaihim. Alaihim. Sifat huruf kita dah salah dah. Okey. Yang terakhir mim. Alaihim. Bukannya him. Bukan juga him. Bukan him keras. Jangan keraskan mim. Bukan him. Bukan juga him. Tapi him. Him. Boleh Wala tahzan alaihim. Wala tahzan alaihim. Okey, yang terakhir untuk malam ni. Wakhfid janahaka. Dua baris mati. Kha sama macam kes tadi. Jangan kol-kolahkan dia. Wakh salah. Jangan baca dengan kha. Wakh salah. Kena baca dengan bulat. Wakh. Jangan baca dengan keras. Wakhfid. Wakhfid. Tapi baca dengan lembut dan berekor. Wakh. Wakh. Boleh Dha jangan kol-kolah. Fid. Fid. Tapi lembutkan dia, cushionkan dia. Fid. Fid. Okey, boleh? Sama-sama kita baca. Wakhfid janahaka. Wakhfid janahaka. Boleh Sekali lagi, last. Wakhfid janahaka. Alhamdulillah. Okey? Boleh? Okey ke? Sejam juga kita malam ni Memang kita ikut 4 ni
kita berada macam yang saya sebut dululah. Saya dah iklankan dulu kan masa kita di crop 1, 2, 3 dulu. Crop 4 dan ke atas memang kita akan melalui satu fasa yang bagi saya sangat-sangat menarik, sangat-sangat mencabar. Menarik dan mencabar sebab apa? Sebab kita akan melalui fasa-fasa yang banyak berlaku kesalahan dalam bacaan ramai orang, termasuklah kita lah. Saya dulu pun sama juga. Kan? Memang kita start dengan salah pun. Kan sebab kita bukan lahir dalam keluarga Arab kan, bukan mak kita orang Arab kan, kita orang Melayu kan. So biasalah. Cuma itu pentingnya belajar. Sebenarnya saya selalu sebut juga, sebenarnya walaupun orang tu dilahirkan daripada orang Arab pun belum tentu bacaan dia betul, sebab dalam bacaan Arab, dalam pertuturan Arab dia tak ada tajwid. Walaupun orang tu orang Arab, tapi belum tentu dia mampu membaca Al-Quran dengan bertajwid sekiranya dia tidak belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tajwid. Sebab walaupun dia kata dia boleh bersembang dalam bahasa Arab lancar kan, macam kita cakap bahasa Melayu lah, tapi sama juga kita macam dalam bahasa Melayu kan. Kan mana ada orang cakap bahasa Melayu dengan mengikut tata bahasa lengkap kan, ikut apa nama, tata bahasa penuh kan, tak ada kan. Dalam penulisan iyalah, dalam pertuturan sama juga kes orang Arab, kan. So dia orang tidak bercakap, tak bertutur dengan bertajwid. So kalau orang Arab tak belajar tajwid, tak mempelajari Al-Quran, dia boleh baca, tapi baca macam baca surat khabar. So dia mengabaikan juga tajwid tu. Okey, so kita berakhir setakat ni. Saya ucapkan jutaan kemaafan sekiranya ada salah silap, kesilapan. Macam yang saya pernah sebut sebelum ni pun, saya bukanlah orang yang terbaik dan saya juga bukan seorang pakar. Kita ada ramai lagi ustaz-ustaz yang pakar, yang hebat, yang tera-tera kat luar sana. Cuma disebabkan oleh kepakaran mereka tu, mereka terlalu sibuk. Saya ada kenal beberapa orang ustaz, bahkan guru saya pun, guru kita pun salah seorang daripada pakar Al-Quran dekat Malaysia. Saya tunjuk sikit gambar dia. Ada tak gambar dia? Saya tunjukkan gambar dia sikit. Boleh nampak saya zoom sikit. Boleh nampak yang baju purple tu. Itu kita punya guru tu. Guru kita. Itu salah seorang daripada pakar Al-Quran kat Malaysia tu. Kalau tuan-tuan buka Al-Quran, tengok layan belakang sekali, dia ada tulis Lembaga Lujnah Pentasih Al-Quran. Cari nama Datuk Salahuddin bin Omar, Datuk Syekh Salahuddin bin Omar Al-Qari ataupun Al-Hafiz. Itu kita punya guru kita. Salah seorang pakar Al-Quran. Kalau tuan-tuan menonton musabaqah Al-Quran dan juga pertandingan hafaz Al-Quran peringkat antarabangsa, dia salah seorang daripada hakim dia. Datuk Salahuddin bin Omar Al-Hafiz. So alhamdulillah kita dah bertemu malam ni. Saya sekali lagi saya mohon jutaan kemaafan atas segala salah silap, ambil masa tuan-tuan yang panjang. Biasanya kita antara 30 paling lama 45 minit, tapi di ikhrok 4 ni, namun saya jangka mungkin akan datang pun kita mungkin ambil masa sekitar panjang macam ni juga. Kita cuba satu malam untuk tamatkan satu muka surat lah. Sebab satu muka surat pun kita dah habis masa dekat sejam kan. Kalau sebelum ni masa ikhrok 1, 2, 3 kita boleh dapat satu malam kadang-kadang sampai 6, 4 ke 6 muka surat kan. Tapi ikhrok 4 dan ke atas ni kita dah mula perlu meneliti, memperhalusi bacaan. Sebab sama-sama kita nak tahu kenapa pasti kesalahan dan juga kesilapan yang biasa berlaku dalam bacaan. Tujuannya supaya kita boleh hindari dan elakkan. Kemudian kita fokus pada kaedah bacaan yang betul dan tepat supaya menepati dua perkara yang saya sebut tadi, makhraj huruf dan juga sifat huruf. Okey, so saya minta maaf sekali lagi atas segala salah silap. Kalau tersasul bahasa, terkasar bahasa, saya minta maaf. Kalaulah sekiranya ada kesalahan dalam kaedah saya menyebut huruf, kalau ada salah tersasul, mohon tegur saya. Kalau ada kesilapan juga dalam kaedah penerangan saya, mungkin saya dah sebutkan tadi, kita ada beberapa orang ustaz, ustazah yang bersama-sama mengikuti live kita malam ni. Kalau ada salah silap, mohon tegur ya ustaz dan ustazah. Kita ada ramai ustaz dalam ni, ustazah pun ada. Mohon bagi teguran, boleh PM tepi kan. Okey. Macam yang saya sebut tadi, saya bukanlah orang yang terbaik, tapi kita berusaha untuk menyampaikan yang terbaik insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama boleh mendapat manfaatnya insya-Allah. Dan saya pun jutaan, ribuan terima kasih atas kesudian semua tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian yang bersama-sama dengan saya. Yang baru kali pertama hadir, saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Bagi yang baru kali pertama, kali kedua, yang baru hadir lah, saya sangat-sangat menggalakkan, saya mengecurkan, tolong. Kalau boleh minta tolong, saya minta tolong lah. Tonton CD-CD kita yang daripada yang awal. Okey, sebab insya-Allah kita boleh belajar banyak perkara insya-Allah. Sama-sama kita perbaiki bacaan Al-Quran kita, sebab macam yang saya sebut tadi lah, objektif kita punya ultimate goal.
Apa ultimate goal kita? Kita nak dapat redha Allah aje. Kan? Baru ni saya cerita sikit, ambil masa 2-3 saat. Ada seorang sahabat saya share dalam Facebook, dia cerita pasal hadis bagaimana bila di alam kubur nanti datang Al-Quran, datang menjadi pembela kita, di backup jadi bodyguard kita lah. Panjang kisah tu, saya ringkaskan. So masa malaikat Munkar dan Nakir datang, Al-Quran backup depan kita. Dia berkata, kau jaga hati-hati, ini sahabat aku. Kan? Ada seorang yang begitu tampan, yang backup kita, yang cover kita, yang jadi bodyguard kita dalam kubur. Kita pun tanya, kau ni siapa ni? Dah lah handsome sangat kan? Lepas tu beria-ria nak backup aku ni, kau siapa? Rupanya orang tu kata, akulah Al-Quran yang kau baca kat dunia dulu. Dia kata. Kan? So sahabat tu share di Facebook. Ya memang betul. Memang ada dikisahkan, diriwayatkan tentang kisah itu di alam kubur nanti. Cuma apa yang saya nak kongsikan ialah bagaimana kita nak mengharapkan Al-Quran itu menjadi pembela kita sedangkan kita mengabaikan hak-hak Al-Quran itu sendiri. Okay, sebab para ulama Al-Quran ataupun diistilahkan sebagai para qura'. Qura' ni ialah alim ulama Al-Quran, sepakat tiada khilaf. Apa sepakatnya ialah wajib fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Maksudnya wajib ke atas semua individu Islam, individu Muslim wajib membaca Al-Quran dengan bertajwid. Wajib fardu ain, bukan fardu kifayah. Macam saya sebut kan, kalau fardu kifayah, dalam taman kita, dalam kampung kita, dalam kawasan perumahan kita ada seorang ustaz, ataupun ada seorang guru Quran, ataupun ada seorang tok imam yang baca Quran bagus, kita satu kampung, satu taman, satu perumahan tu boleh baca Al-Quran salah lah. Sebab ada dah seorang baca Al-Quran betul, tapi bukan. Ini bukan kes solat jenazah ni. Solat jenazah ya fardu kifayah. Bacaan Al-Quran fardu ain, wajib kita untuk membacanya dengan bertajwid, insya-Allah. Moga kita semua mendapat Lailatul Qadar, antaranya istiqamah belajar, insya-Allah, mudah-mudahan. Kan? Mudah-mudahan. Sebab tu saya ambil sikit sebab puan Syahda sebut ni. Sebab tu saya ada banyak pengalaman di kalangan pelajar saya sebelum ni. Saya dah hampir 10 tahun dah mengajar Quran secara talaqi musyafahah, one to one. Tak semua tapi ada. Di kalangan pelajar saya, bila setiap kali datang je Ramadan, dia kata, Ustaz, bulan puasa ni kita off ngaji, nak fokus ibadat, dia kata. Saya kata, okey, tak kisah. Isap tuyul lah kan. Cakap orang putih sikit. Isap tuyul lah, kita tak paksa. Cuma saya rasa satu kerugian lah. Sebab apa? Sebab pernah disebut dalam hadis yang banyak tentang ganjaran orang yang menuntut ilmu. Seumpama mendirikan solat sunat 100. Bahkan ada dalam hadis disebutkan seperti mana mendirikan solat sunat 1000 rakaat bila kita menghadiri majlis ilmu. Apatah lagi majlis ilmu yang kita hadiri itu ialah majlis ilmu yang melibatkan bacaan kalamullah itu sendiri. So bayangkan berapa banyak ganjarannya. So kita dah belajar malam ni, majlis ilmu kita ni ganjarannya ibaratnya sejam kita ni ibaratnya kita dah tunaikan solat sunat sebanyak 1000 rakaat. Kalau kita solat tadi, saya rasa tak habis lagi 1000 rakaat ni. Kita tarawih 8 rakaat tu pun masih rasa macam nak meninggal kan? Kan? Rakaat tarawih 8 rakaat dengan witir. Kan? Dengan kenyang-kenyang tu, nak habiskan 8 rakaat, waktu witir pula 3, Allah, rasa nak meninggal rasa kan? Apatah lagi nak buat solat sunat 1000 rakaat. Tapi dengan kita duduk, dengar, baca sikit-sikit, kan? Follow majlis ilmu yang macam ni, 1 jam. Nabi sebut dalam hadis sahih, seumpama Allah bagi ganjarannya mendirikan solat sunat 1000 rakaat. Bayangkan pula kalau malam ni Lailatul Qadar, malam ke-23 kan, tak mustahil. Dia 10 akhir malam Ramadan, malam ganjil pula tu. 1000 rakaat kali dengan 1000 bulan pula ganjarannya. Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh bayangkanlah. Kita boleh, orang kata apa, istilah dia dapat jackpot malam ni kan. Subhanallah. Okay. So saya dah bebel panjang ni. Saya minta maaf. Okay, insyaAllah kita akan bertemu lagi malam esok di waktu yang sama, pukul 10 malam. Kita akan terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama-sama, insya-Allah. Saya pun masih lagi belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama perbaiki bacaan Al-Quran kita, insya-Allah, supaya kelak kita akan mendapat mardhatillah, insya-Allah. Okey, kita berjumpa malam esok waktu yang sama pukul 10 malam. So saya mohon tuan-tuan dan puan-puan terus bersama-sama dengan saya setiap malam sepanjang Ramadan ni pukul 10 malam, insya-Allah. Boleh wawarkanlah, boleh share rakaman kita ni kepada rakan-rakan supaya ramai lagi rakan-rakan kita kat luar sana, friend FB kita, saudara mara boleh dapat tahu, boleh turut serta bersama dengan kita, insya-Allah. Dan supaya sekurang-kurangnya, macam semalam ada seorang sahabat kita yang bersama join dalam kita punya siaran ni, dan FB live kita, dia kata, saya tak mampu nak mengajar, so saya nak dapat juga token, dapat juga saham saya, so saya share kat grup-grup kejirandan, grup penduduk, supaya diorang ramai join, saya dapat juga saham di sisi Allah Ta'ala. Ya, betul. Betul. Sebab itulah muazzin begitu besar ganjaran dia, sebab dia mengajak orang solat kan. So bila kita mengajak orang datang majlis ilmu,
Orang tu belajar sesuatu, orang tu dapat manfaat, kita pun dapat manfaat sama seperti mana dia, tanpa mengurangi ganjaran pahala yang Allah bagi pada dia. Nampak ganjaran dia? Dia dah dapat 1000 rakaat kan? Dapat lagi ganjaran sebab kita mempelawa orang supaya bersama-sama dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Okey. So sekarang itu, sekali lagi sebelum berakhir saya ucap jutaan terima kasih. Kita berjumpa malam esok waktu yang sama 10 malam. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa malam esok. Terima kasih. Terima kasih.